Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Salam Jumaat korang. Macam biasa kalau hari Jumaat kita akan buat perkongsian ilmiah. Kisah kita pada kali ini adalah kisah Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang dijadikan oleh Allah. Baginda dan para malaikat adalah penghuni syurga yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Asal kejadian Nabi Adam adalah daripada tanah. Sebelum kejadian Nabi Adam, Allah telah mengkhabarkan kepada golongan malaikat bahawa Dia akan menciptakan satu makhluk lain, iaitu manusia. Golongan malaikat mempersoalkan kepada Allah tentang tujuan dijadikan manusia, sedangkan mereka, iaitu golongan malaikat, sentiasa memuji dan bertasbih serta melakukan amal ibadat kepadanya tanpa henti. Sedangkan manusia yang diciptakan tu hanya akan berbalah, bunuh-membunuh, berebut kuasa dan kekayaan dunia sehingga terjadinya kerosakan dan kehancuran di atas muka bumi yang Allah cipta tu. Bagi menghilangkan kekhawatiran para malaikat tu, Allah berfirman bahawa sesungguhnya Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Setelah itu, Allah ciptakan Nabi Adam daripada segumpal tanah, lalu dibentuk serta ditiupkan roh ke dalamnya, dan berdiri tegaklah ia sebagai seorang manusia yang sempurna. Setelah itu, Allah telah memerintahkan semua makhluk agar sujud dan menghormati Adam. Malaikat taat dengan perintah Allah. Namun, Iblis yang juga merupakan penghuni syurga enggan menuruti perintah Allah. Ini kerana mereka menganggap kejadian mereka daripada api adalah jauh lebih mulia daripada kejadian Adam yang hanya diperbuat daripada tanah. Perasaan sombong menyebabkan Iblis mengingkari perintah Allah. Allah murka kerana Iblis ingkar akan perintahnya. Lalu dihukumnya dengan menghalau mereka keluar daripada syurga. Allah mengutuk dan melaknat Iblis sehinggalah hari kiamat. Iblis dengan bongkatnya menyahut hukuman tu dengan memohon kepada Allah agar mereka diberikan umur yang panjang. Tujuannya adalah untuk menyesatkan Adam dan semua golongan manusia agar melakukan maksiat dan meninggalkan segala suruhan Allah. Iblis dihalau dari syurga, mereka juga akan dibalas oleh Allah dengan balasan neraka Jahannam. Mereka tidak akan berjaya menyesatkan hamba-Nya yang beriman dan memiliki akidah yang mantap. Mereka yang beriman juga tidak akan goyah dengan pujukan Iblis, walaupun Iblis menggunakan segala kepandaian dalam menghasut dan memfitnah. Adam telah diberi pasangan oleh Allah merupakan seorang wanita yang bernama Hawa. Tujuan diciptakan Hawa ialah untuk menjadi teman kepada Adam yang keseorangan dan kesepian di syurga. Tinggallah Nabi Adam bersama isterinya dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada semua penghuni syurga. Mereka mendapat apa jua keinginan sama ada buah-buahan, minuman dan lainnya. Namun begitu, Allah melarang Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari sepohon pokok larangan yang akan menyebabkan mereka akan ditimpa kecelakaan jika diingkari. Iblis yang mengetahui perkara itu cuba menghasut kedua-duanya supaya memakan buah larangan tersebut. Akhirnya dengan tipu daya Iblis tadi, Iblis telah berjaya memujuk Nabi Adam dan Hawa. Dia mengatakan bahawa jika buah itu dimakan, mereka akan mencapai martabat malaikat dan akan kekal selamanya di syurga. Adam dan Hawa termakan pujukan Iblis. Mereka berdua telah melanggar larangan Allah dengan memakan buah tersebut. Allah murka kerana mereka berdua melanggar perintahnya setelah diberitahu terlebih dahulu akan kejahatan Iblis. Nabi Adam dan Hawa amat menyesal, lalu memohon kepada Allah agar diampunkan segala dosa yang telah dilakukan. Allah mengampuni dosa keduanya, tetapi mereka tidak boleh lagi tinggal di syurga. Allah telah menghukum mereka berdua dengan dikeluarkan daripada syurga yang penuh dengan kenikmatan tu. Mereka berdua telah diturunkan oleh Allah ke alam dunia dan dari saat itulah berkembang biaknya golongan manusia hinggalah ke hari ini. Semasa di dunia, kehidupan Nabi Adam dan Hawa amatlah berbeza daripada alam syurga. Mereka terpaksa berusaha, bercucuk tanam, mengembala dan sebagainya hanya demi untuk menampung keperluan hidup mereka di muka bumi. Hiduplah Nabi Adam bersama Hawa di dunia dan dari situlah mereka mendapat zuriat yang mana setiap kali Hawa bersalin, maka akan lahir sepasang anak kembar lelaki dan perempuan. Mengikut syariat di waktu itu, setiap pasangan kembar tidak boleh berkahwin dengan sesama pasangannya.
anak kembar Nabi Adam yang terkenal ialah Habil dan Kabil. Apabila dewasa, Kabil mestilah dikahwinkan dengan kembar Habil iaitu Labuda. Manakala Habil pula dikahwinkan dengan pasangan kembar Kabil iaitu Iklimah. Kebetulan kembar Habil merupakan seorang perempuan yang kurang cantik dan kembar Habil pula seorang yang sangat cantik. Ini menyebabkan Kabil tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan berasa dengki dengan Habil. Bagi menyelesaikan masalah itu, Kabil dan Habil dikehendaki melaksanakan syariat korban dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Sesiapa yang berkorban dengan ikhlas akan dijodohkan dengan Iklimah yang cantik itu. Habil melakukan korban yang ikhlas kerana Allah, sedangkan Kabil pula melakukan kerana terpaksa dengan niat untuk memiliki wanita. Korban Habil lalu diterima, manakala korban Kabil pula ditolak oleh Allah. Kabil merasa sangat marah dan berdendam dengan saudara kembarnya itu. Iblis pula menjalankan hasutannya menggoda Kabil agar menghapuskan Habil supaya keinginannya untuk mendapatkan Iklimah tercapai. Pada suatu hari, Kabil yang penuh dengan kedengkian tu telah membunuh kembarnya Habil. Itulah merupakan pembunuhan manusia yang pertama di muka bumi Allah ni. Setelah Habil dibunuh, barulah timbul penyesalan di dalam hati Kabil. Dia menjadi bingung bagaimana cara untuk menyembunyikan mayat saudaranya tu. Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan mendatangkan 2 ekor gagak yang berkelahi. Seekor gagak mati dan yang seekor lagi telah menggali sebuah lubang dengan menggunakan paruh dan kakinya untuk menimbus lawannya di dalam tanah. Dengan itu barulah Kabil dapat mengetahui cara untuk mengebumikan mayat kembarnya itu. Akhirnya Nabi Adam mendapat tahu akan kejadian tersebut. Menghadapi musibah itu, Nabi Adam hanya berpasrah kepada Allah lalu menerimanya sebagai takdir daripadanya. Baginda memohon dikurniakan kesabaran dan keteguhan iman. Dia juga bermohon kepada Allah agar diberikan kesedaran kepada Kabil agar segera bertaubat di atas kesalahan yang dilakukan. Dikatakan Nabi Adam lahir pada hari Jumaat, diturunkan ke dunia dan diampunkan dosanya pada hari Jumaat, dan wafatnya Nabi Adam juga pada hari Jumaat. Begitulah kisah Nabi Adam, manusia pertama dijadikan Allah. Daripada bagindalah sejarah kejadian manusia telah berkembang di serata pelosok dunia dan bercambah menjadi berbagai bangsa. Jadi kita semua juga merupakan salah seorang daripada keturunan dia. Okay guys, saya rasa sampai sini dulu untuk video kali ini, perkongsian saya kali ini. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.